Masa boleh saya jemput Prof kita, Prof Kamarul Azizi, silakan. Okay, terima kasih Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali. Welcome Fatin balik menjadi moderator bagi kali ini. Selepas 1 bulan kita daripada Universiti Malaya, sekali ini kita dapat daripada UIA. Jadi Alhamdulillah tajuk yang saya akan bentangkan pada malam ini ialah satu tajuk yang actually saya decide last minute ini kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta supaya ketua-ketua kerajaan ketua-ketua kementerian jadi di sini saya nak share pandangan saya sendiri kerana sebagai ahli sains memang ini satu perkara yang kita selalu lakukan, iaitu verification. Jadi dalam bahasa Inggerisnya tajuk saya ini ialah Science of Verification, Arresting Living Cause. Maknanya kita cuba nak melihat apakah dia puncanya living cause ni, cause kehidupan ini. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim merasakan ini adalah satu perkara yang perlu kita tengok dan kita kaji dahulu. Dan lepas itu akan lebih mudah untuk setiap kementerian melaksanakan tugasnya. Sebagaimana yang kita telah maklum mereka telah mengangkat sumpah dan pada besok hari akan bermulalah tugas mereka sebagai menteri-menteri. Jadi hari ini saya akan memberi satu pandangan oleh kerana ini adalah pandangan personal saya lah. Dan bukannya pandangan Abim tetapi satu pandangan personal saya berdasarkan kepada kajian yang saya sendiri telah buat dan diharap dengan itu akan dapat membantu terutama ketua-ketua jabatan dan kementerian-kementerian untuk memikirkan isu kos kehidupan ini dan apa yang perlu kita lakukan. Okey, pertama Okey, ini adalah selalunya lah biasanya bila kita bercakap mengenai kos kehidupan ini ataupun living cost, jarang kita akan dapati dia turun dan selalunya dia naik. Dan kita sebagai rakyat Malaysia memang selalulah kita terpaksa melakukan sesuatu supaya kenaikan kos kehidupan ini tidak akan membebankan kita. Dan paling penting sekali ialah bukan saja kepada kita tetapi juga kepada terutama bawah B40 iaitu masyarakat yang masih tidak dapat memastikan kehidupan mereka terjaga dengan baik. So tapi sebelum itu kita kena faham apakah dia kos kehidupan ini dahulu. Okey, kos kehidupan ini ataupun dalam bahasa, nak sebut bahasa simpelnya ialah sara hidup jadi tekanan kepada rakyat semakin meningkat ini apa yang kita lihat sekarang ini. Dan kos sara hidup ataupun taraf hidup adalah dua perkataan yang paling berkait rapat dan antara satu sama lain. Jadi dia pun ni tak beza sebenarnya. Kadang-kadang kita sebut sebagai kos sara hidup, kadang-kadang kita akan sebut dia sebagai taraf kehidupan Jadi kos sara hidup ini adalah kos yang terpaksa ditanggung oleh isi rumah bagi memenuhi keperluan asas. Jadi bagi siapa yang ada rumah sendiri, atau Fatin masih dah ada rumah sendiri ke ataupun duduk dekat desa atau asrama. Jadi berbeza sikit lah bagi siapa yang ada rumah macam saya dan lain-lain lagi ni, kita terpaksa memenuhi keperluan asas seperti contoh makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga keperluan-keperluan lain seperti keselesaan hidup, termasuk kos pendidikan, kos sambungan jalur lebar. Kalau kita macam saya ni nak bercakap selalu dalam Zoom maka saya perlu ada jalur lebar yang stabil dan
banyak lagi ya kos kenderaan dan lain-lain lagi. Jadi semua kos ini perlu saya tanggung ya sebagai seorang individu ya yang hidup di Malaysia ini. Okey. Manakala taraf hidup itu kita ukur pula perbandingan di antara pendapatan boleh belanja yang diterima oleh seseorang ataupun keluarga dengan kos sara hidup. Jadi kos yang kita perlu bayar, mana duit yang kita perlu keluarkan dan dibandingkan dengan duit yang kita boleh dapat ya, sama ada dalam bentuk gaji ke atau dalam bentuk apa pun, itu pula menentukan perbandingan antara keduanya itu akan menentukan ya apakah dia taraf hidup kita. Okey, itu dia punya takrifan dia ya, supaya kita jelas. Dan dalam perbincangan saya nanti ya, saya akan menumpukan kepada dua takrifan ini ya, dua takrifan ini supaya mudah kita berbincang. Jadi sekiranya pendapatan berada pada kadar yang lebih rendah, maknanya jumlah wang yang kita dapati itu lebih rendah dengan daripada sara hidup, maka taraf hidup seorang itu dikatakan merosot ya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita rasa ya tekanan tu dah ada ya pada masyarakat, dan tekanan itu paling dirasai oleh B40 lah, B40, masyarakat yang middle income ataupun high income, maknanya yang mempunyai pendapatan tinggi dan pendapatan sederhana mungkin tak terasa sangat ya, tetapi yang mempunyai pendapatan yang rendah, kalau di Malaysia kita tarifkan sebagai lebih kurang sebulan RM1,200 ya. Jadi siapa yang dapat sebulan lebih kurang lah approximately RM1,200, maka dia memang terasa sangat lah sekarang ni. Jadi sebagai contoh ya, seorang bujang ya, bila dia gaji dia RM1,800 ya, itu dia punya bil yang nak kena bayar. Kalau bujang RM2,490, apa bil yang nak bayar dan lain-lain lah untuk pasangan yang berkahwin, pasangan yang ada kaklik ya. Dan bagi apa orang kata Jabatan Statistik ya, maklumat-maklumat ni memang ada dan mereka boleh memberitahu kita ya dengan tepat ya apa masalah-masalahnya ya yang dihadapi oleh orang ini. Jadi inilah bukannya satu data yang apa orang kata perlu kita susah nak cari ya, susah nak cari. Dan isunya ya selalunya ialah sekarang ni oleh kerana gaji minimum kita ialah katakan 1,500 sebulan, boleh ke dia hidup? Jadi ini yang persoalnya, dan kita dapati jawapan yang jelas ialah tidak ya, itu tak cukup. Jadi tak cukup. Jadi gaji 1,500 sebulan tak cukup, especially kalau duduk di Kuala Lumpur lah. Kalau duduk macam saya sekarang ni dekat Alor not bad lah. Jadi 1,500 itu kira kaya agak lah. Kerana kehidupan kita, kos kita adalah lebih rendah ya, kerana dia bergantung pada tempat ya, bergantung pada tempat tersebut. Jadi ini juga penting ya untuk kita faham ya, bahawa bila kita bercakap mengenai kos, maka kita kena tahu ya di mana kita berada. Dan kerajaan memang melakukan ya banyak perkara. Kalau kerajaan yang dahulu ya, dia beri banyak insentif sama ada kepada B40 ataupun kepada orang lain, pada pelajar-pelajar pun diberi komputer dan lain-lain lagi ya. Cuma isunya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tanya ya kepada ketua-ketua jabatan dan daripada kementerian-kementerian ini ialah adakah bukan sahaja B40 yang dapat, tetapi semua orang dapat. Orang kaya pun dapat, orang miskin pun dapat. Jadi tak baguslah macam tu ya, macam orang kaya tak perlulah dapat ya. Tapi kalau orang miskin ya mungkin ya, mereka patut dapat. Jadi dia minta kepada ketua-ketua ni 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi ini adalah minggu yang pertama, minggu depan adalah minggu yang kedua. Jadi minggu depan mereka kena beritahulah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berapa banyak yang pergi kepada orang kaya juga ya? Bukan hanya setakat orang miskin. Okey. Jadi itu dia isu dia. So kalau kita tengok ya cost of living ni, kita dapati bahawa negeri-negeri lain lagi dahsyat lagi rupanya ya, bukan macam kita ya. Kalau kita ni kita not bad lagi ya. Kalau kat Cairo lagi tinggi, kalau Istanbul lagi tinggi. Kalau kita pergi negara yang paling dekat sekali Singapura ya, pun kita dapati amang tinggi ya, paling tinggi dalam dunia.
Dan begitu juga dengan negara lain. Jadi kita dapati bahawa pada dasarnya ya, cost of living ini tinggi. Jadi saya bukanlah nak cari berapa persen yang diberi kepada orang kaya dan berapa persen dibagi kepada B40, kerana itu adalah ranting ya, daripada masalah cost of living ya. Jadi apa yang saya nak bagi pandangan ya, ini pandangan saya personal, ialah di mana puncanya cost of living ni selain daripada apa yang kita nampak ya. Kita nampak tadi dari segi takrifan saya ialah perbelanjaan terhadap keperluan kita ya untuk hidup ya di tempat di mana kita berada, berbanding dengan berapa duit yang kita boleh dapat daripada gaji dan juga persaraan yang lain. Jadi itu yang dinyatakan. Tetapi rupanya ada lagi ya hidden ataupun yang tersembunyi, punca-punca yang tersembunyi yang tidak disebut. Yang sebenarnya bukan dia punca tersembunyi, tetapi yang sebenarnya itulah dia punca yang terpenting sekali. Apakah dia yang sebenarnya? Ini yang saya akan bincangkan hari ini, dan insya-Allah kalau ada masa nanti kita akan bagi penyelesaiannya sekali. Dan kalaulah kerajaan Datuk Seri Ahmad Berhormat dan Menteri sedia untuk melaksanakan, insya-Allah kita akan cuba laksanakan. Apa dia? Pertama kita kena faham ya, puncanya ini kalau kita tengok, perkara yang pertama ialah kita dapati currency kita fluctuate. Ya, ini yang sebenarnya adalah clue-clue yang kalau kita tengok ya, ataupun contoh bukti-bukti yang nampak dan terkeluar yang menyebabkan saya dapat conclusion lepas ni. Saya akan beritahu apa dia. Currency kita fluctuate, dia berubah. Dan apa yang berlaku ialah duit kita walaupun hidup, maknanya dia berjalan keluar masuk, kita belanja, kita dapat duit gaji dan seterusnya. Jadi maknanya dia bukannya itu, dia fluid ya, dia adalah mengalir ya, dia mengalir, duit itu mengalir. Apa yang kita nampak ialah kita ada basic income, tetapi basic income tu nampaknya tak cukup. Dan basic income kita ni berubah ya, daripada tahun ke tahun. Tetapi kita dapati dia masih lagi ada kesan ya, kepada kos kehidupan. Mengapa? Ini soalan-soalan yang mula ya mengganggu fikiran saya lah semasa saya mendengar komen daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan bila saya fikirkan balik tengok ya, iaitu di mana kita sebagai penduduk Malaysia ya, perlu ada beban ini. Ini adalah beban kehidupan ya, saya namakan beban kehidupan. Dan ini adalah gaji kita. Jadi hopefully gaji atau pendapatan yang kita dapat itu dapat balancekan masalah ini. Tetapi ini tidak berlaku. Kita ingatkan dia memanglah satu penyelesaian dan kita cinta kalau dapat ini semua. Tapi yang sebenarnya tidak. Dia adalah lebih kompleks lagi daripada itu. Ini yang kompleks ini yang saya akan cuba masuk lepas ini. Iaitu yang sebenarnya punca utama ya, mengapa ya kita ada this cost punya problem ini ialah cost of living kita ni sebenarnya dia sebenarnya sepatutnya turun naik, tetapi malangnya ya dia tak ikut supply and demand. Dia tak ikut supply and demand. Masa itu saya dah mula sedar ya bahawa yang sebenarnya cost of living ini bukannya sesuatu perniagaan, tetapi ianya adalah sebenarnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai riba. Our cost of living. Mengapa kita ada cost of living ini? Kerana kita hidup di dalam sistem riba. Jadi sistem riba ni dia tak mungkin akan turun. Dia akan sentiasa naik. Kerana sistem ini berasaskan kepada bunga, interest. Dan bunga ni paling simple ya bagi siapa yang faham ni kewangan adalah simple interest. Ya, itu adalah bunga mudah. Tetapi kebanyakannya bunga interest ini adalah compound interest. Compound interest ini dia akan berganda-ganda dan dia tidak akan turun. Dan dia tak akan turun selama-lamanya. Bolehlah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalaulah Datuk Seri betul-betul serius,
kita tukarkan sistem kewangan kita daripada sistem kewangan berasaskan riba ini kepada sistem kewangan 100% compliance mengikut syariah dan mengikut Islam. Yang ini kita penting ya, kerana kita sebagai negara Islam, kita ada solution Islam, mengapa kita masih nak cari solution ranting ni? Solution ranting ini, apa yang dilakukan, tidak akan menyelesaikan masalah. Dia akan hanya menambahkan masalah. Jadi janganlah kita membebankan kaki tangan kerajaan, pegawai tinggi kaki tangan kerajaan ini untuk mencari solution yang memang tak ada solution. Ya, kerana dia is a problem by itself, dan Allah telah sebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah bahawa riba ini memang problem. Dia akan create banyak problem. Okay, let's go. Mana kita dah tahu dia punca dia, macam mana kita nak selesaikan. Okay, masalah kenaikan kos kehidupan berpunca dari sistem riba. Kerana kita telah decide untuk continue dengan sistem riba, walaupun Datuk Seri telah mula introduce perbankan Islam dan juga lain-lain cara Islam, tapi tak cukup lagi ya, tak cukup lagi. Tiba masanya kita change into 100% ya, 100% ataupun 100% compliance ya, mengikut undang-undang Islam ya, mengikut cara sistem Islam. Jadi sistem kewangan berasaskan riba perlu ditukar kepada sistem yang mengikut syariah 100%. Jadi isu kos apa bertambah ini boleh diselesaikan secara tak langsung ya, kalau kita kalau kita cuba lakukan perkara ini. Jadi macam mana nak lakukan? Yang ini yang berat dia. Ini saya akan cadangkan, ini cadangan saya ya. Iaitu kita lihat ya, kalaulah dalam Al-Quran ya, memang semua orang tahu ya, bahawa provision of riba ni ya, bermula dengan surah Ar-Rum ayat 39 di mana Allah mengatakan riba ni tak bagus. Kemudian diberitahu bahawa riba ni selalu dipraktis oleh orang Yahudi dalam surah An-Nisa ayat 61. Dan kemudian barulah Allah mengharamkan riba dalam surah Ali Imran 130 hingga 132, dan dibagikan satu alternatif iaitu perniagaan sebagai alternatif riba dalam surah Al-Baqarah 275 hingga 281. Perlu diingatkan ya, terutama kepada Datuk Seri dan juga semua rakan-rakan yang di dalam kewangan. Kita ni dah merdeka 60 tahun ya. Masa yang diambil oleh Rasulullah daripada sini, ini ayat ini diturunkan pada hijrah tahun yang kedua. Hijrah tahun yang kedua. Dan ketika Rasulullah meninggal adalah ketika ini, di mana turunnya ayat yang kata perniagaan adalah mengganti riba. Jadi tak lama. Kita ni dah 60 tahun, dah lebih lama sangat ya, banding dengan Rasulullah sendiri. Dia mengambil masa lagi pendek daripada itu dan dapat dilaksanakan satu sistem ekonomi tanpa riba ya, tanpa riba. Macam mana dia nak lakukan itu, saya akan share nanti. Dan saya nampak bahawa kita sebagai sebuah negara boleh melaksanakannya, walaupun ya, mana dia kok Islam kita ni ada berapa aja, berapa persen. Tapi perlu diingatkan ya, pada zaman Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah ya, masa itu pun orang Islam tak ramai ya, tak ramai ya. Yang ramai yang menjaga ekonominya ialah orang Yahudi. Begitulah masa ini orang yang menjaga ekonomi kita ialah orang kafir juga. Ya, orang kafir juga sama ya, similarity itu memang ada. So janganlah kita rasakan bahawa bila kita nak melakukan ini maka kita tergesa-gesa. This is not tergesa-gesa ya. Rasulullah Datuk Seri telah introduce semasa era Tun Mahathir dahulu, dan sekarang ni Allah beri balik kepada Datuk Seri untuk memerintah, dan Allah mungkin tujuannya nak pastikan Datuk Seri finishkan the job supaya complete ya, bahawa sistem riba ni tak ada ya. Dan memang saya perhatikan Datuk Seri pun mengambil ini sebagai satu isu yang penting. Jadi ini adalah Al-Quran itu semua yang saya sebutkan tadi yang boleh kita dapatkan daripada Al-Quran Al-Karim ya. Jadi ini bukanlah satu yang nak jadi rahsia kepada kita ya. Bagi siapa yang baca Quran dia dah tahu dah ayat-ayat ini semua.
Jadi turunnya ayat ni macam saya katakan tadi di Madinah bermula dengan apa orang kata Ar-Rum 39 itu pada tahun 2 Hijrah. Dan pada time Rasulullah meninggal dunia, wafat, maka riba tu telah tak ada dah di Mekah. Maknanya orang Islam dah tak praktis, tak praktis. Actually kalau nak ikutkan pada tahun pertama dan yang kedua itu dah Rasulullah dah pastikan semua riba ni tak ada. Jadi walaupun ayat yang denounce riba tu turun pada 2 Hijrah, tetapi hijrah yang pertama tu pun dah Rasulullah start laksanakan penghapusan riba ni. Okey? Jadi itu dari segi sejarah. Jadi apakah dia benda riba ni? Ribawi ni, item-item ribawi ni sebagai contoh adalah food, komoditi dan lain-lain. Walaupun dari segi para ulama kata bahawa wang bukannya termasuk dalam ribawi. Tetapi di sini saya akan menyatakan bahawa pada masa ulama Imam Hanafi, Imam Syafi'i decide bahawa wang bukannya ribawi, pada masa itu wang yang dinilai sebagai bukan ribawi itu adalah tak sama dengan wang pada masa ini, takrifan wang pada masa ini. Nanti saya akan bentangkan yang itu apa yang saya maksudkan. Jadi kita lihat bahawa ini adalah Islamic ruling on riba dalam trade yang memang jelas, tak payah nak baca dah, buku mana pun ada ni perkara ini. Jadi ini adalah satu perkara yang lumrah. Kita semua tahu bahawa riba adalah haram dan perniagaan adalah halal. Jadi macam mana yang kata riba tu, sebagai contoh yang diberikan ialah kalaulah kita tukarkan gold dengan gold sama, itu simple je. Gold dengan gold sama itu bukan riba. Tapi kalau kita gantikan gold segram di Malaysia, kita pergi kat Indonesia, kita tukarkan kepada 2 gram, itu adalah riba. Simple saja. Maknanya kalau benda yang sama, dia mesti ditukar sama. Kalau benda yang berlainan, boleh berdasarkan kepada perniagaan persetujuan kita. Itu konsep riba. Okay? So, Islam bukan saja prohibit dari segi riba. Dia prohibit banyak benda lagi. Gharar, excessive uncertainty. Bila kita tak pasti, itu pun gharar. Itu pun dilarang dalam Islam. Masyir, iaitu gain pada gambling pun dilarang. Ihtikar, iaitu hoarding, iaitu mengumpul dan hanya menjual pada bila orang nak perlukan. Bila orang tengah perlu-perlu tu, dia sorok. Itu pun tak boleh dalam Islam. Producing dan trading haram goods, macam babi ke, arak ke, tu semua adalah haram. Dan gish, iaitu forbidden concealment of information. Dia sorok maklumat tersebut. Sebagai contoh, katakan telur tak ada, dia sorok. Ataupun dia sorok telur tu walaupun telur ada. Ini dia pun haram di dalam Islam dalam perniagaan. Ini pun kalau siapa yang berniaga ini, kalau orang Islam yang suddenly baru terkeluar telur sekarang ni, maka dia tu melakukan perkara yang haram. Haram. Orang ni adalah haram. Okey, melakukan perkara yang dilarang oleh Islam. So banyak. Again, maklumat mawar ni macam mana saya tahu? Ada dalam internet, ada dalam buku, ada dalam semua maklumat ni ada Itulah untung kita ni zaman internet ni. Semua maklumat di hujung jari kata. Nak cari, tak nak cari saja. Okey, itu dia. So, ayat ini memang saya nak kena baca lah. Kerana ini ayat ni penting. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kesurupan syaitan kerana gila. Yang demikian itu kerana mereka mengatakan bahawa jual beli itu sama dengan riba. Jual beli tak sama dengan riba. Yang itu kita kena jelas. Kalau sesiapa yang mengatakan itu, maka dia telah melakukan sesuatu kemungkaran yang besar. Maknanya dia melakukan satu dosa yang amat besar. Jadi careful dalam hal ini. Okey? Jadi ribawi yang dimaksudkan bagi siapa yang tak faham, kita tengok kepada hadis yang simple dia saja yang di dalam kitab Al-Maqasah ataupun dalam Sahih Muslim ayat hadis 2971.
Di mana Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan. Jadi barang siapa yang beri tambahan, itu yang dinamakan riba, atau meminta tambahan, itu pun riba, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Jadi simple saja. Ya, tak susah, ya, tak susah. Jadi dalam adab perniagaan ini, kita sebagai orang Islam, ya, oleh kerana kita di-encourage berniaga dan tidak menggunakan riba, maka pertama kita mesti ada niat kerana Allah, kita mesti jujur, maknanya produk kita itu adalah betul, bersesuaian, kita hindarkan riba, kita jaga syiar Islam, dan kita pastikan barang yang dijual itu adalah halal, maknanya bukan dicuri ke atau lain-lain lagi, atau benda itu sendiri zat dia adalah haram, jadi tak boleh juga. Jadi itu ada adab perniagaan, so itu pun dah jelas. So riba ni mengikut ulama kita terbagi pada dua, riba buyu dan riba duyun. Riba dalam transaksi dan riba dalam hutang. Tak payahlah saya ikut itu detail, ya. Kalau nak detail kena ikut kuliah lain, ya, dalam hal ini. Okey, jadi mengapa yang saya kata riba wang ini wang riba, ya? Yang ini adalah satu takrifan yang saya sendiri beri. Kalau kita tengok, ya, wang ni telah berubah daripada barter trading, ya, dah keluar daripada barter trading kemudian dengan physical object, ya, sebagai contoh guna kerang sebagai duit, kemudian kita guna paper money, kemudian kita guna gold, kita guna credit card, guna electronic money, dan ada cryptocurrency lagi satu. Jadi mengikut ulama bahawa ini adalah bukan riba, tapi saya kata tak, ya, sebenarnya money sekarang ni adalah jadi riba, credit card adalah riba, kecuali kita ambil tak ada bunga untuk credit card kita, ataupun electronic money juga tak ada bunga, maka ataupun tak ada interest, maka itu bolehlah bukan riba. Tapi kalau dia riba, cryptocurrency kita kena bincang lagi detail lagi. Yang ni panjang cerita dia. Okey, itu riba, ya, dari segi takrifan, ya. Mengapa saya kata wang kertas riba, ya, walaupun ulama-ulama besar? Adakah saya ni nak lawan dengan Syafi'i, Hambali, imam-imam besar ni? Tidak, saya bukannya nak melawan dengan mereka. Saya cuma nak beritahu bahawa pada zaman mereka, wang tu tak sama dengan zaman kita. Jadi, saya rasa, ini di pandangan personal saya, kalaulah Imam Syafi'i dengar saya punya presentation ini, dia mungkin akan kata juga, wang itu, wang kertas yang ada sekarang ni adalah riba. Dia akan kata. Jadi itu saya yakin. Wallahualam. Tapi apa dia yang saya maksudkan ni? Pertama, riba, wang yang ada sekarang ni, kita namakan dia wang fiat. Iaitu satu fiat ni maksudnya dalam sistem kewangan, ia berarti tak ada nilai. Dia satu ketah je. Jadi, pertama, yang kedua, dia boleh berubah. Maknanya, wang itu walaupun ketah yang tak bermakna, tetapi dia boleh berubah. Maknanya wang tu sendiri ada dia punya nilai dia, which yang sebenarnya tak ada. Ini macam mana nilai tu datang? Ada satu formula, ya, saya boleh bagi formula tu, ada interest dalam formula tu. Jadi kalau kita buangkan dalam formula tu interest tu, maka dia akan jadi balik tak ada nilai, ya, tak ada nilai. Tapi sekarang ni dah ada nilai. Sebagai contoh, duit Malaysia RM4, duit Amerika RM1, 1 US. Macam mana pula tak sama? Dia duit dengan duit. Kat situ ada interest. Ya, ada time value je lagi satu. Itu pun ada interest. Jadi disebabkan duit sekarang ni ada semua ini, maka duit sekarang ini ataupun wang sekarang ini adalah wang riba. Ya, ada riba. Okey? Jadi kalaulah dia sepatutnya, ya, kalau emas sama emas, perak sama perak, maka duit saya RM1, saya pergi ke Indonesia, orang Indonesia sepatut bagi kat saya RM1 saja. RM1. Kerana dia duit sama. RM1. Ataupun US dollar, saya bagi $1, maka saya akan bayar balik 1 Malaysian ringgit. Kerana mengapa? Kerana duit adalah bukan riba. Maksudnya, duit mesti sama. Sebagaimana emas mesti sama dengan emas, perak dengan perak. Tak boleh. Satu cakap money, satu cakap wang, duit. Satu cakap, orang Kelantan cakap peti.
Oh, tak bolehkah? Itu nama lain-lain. Itu nama je lain-lain tapi bahasa dia sama. Jadi wang kan wang. Tak kira lah wang siapa ke. Then barulah kita katakan bahawa dia tak ada riba. Jadi ini dia masalah utama dia. Jadi dengan itu ya, wang adalah riba. Ya, ini adalah satu statement yang saya akan bagi dengan jelas. Ya, jadi dalam kita nak buat cost of living ni ya, kita menggunakan wang ya. Mata wang dalam Islam adalah satu yang berfungsi sebagai alat perantara dalam proses pertukaran barang. Jadi dia itu penting ya dalam pertukaran barang. Kalaulah dia ada riba, then semua benda yang kita lakukan akan menjadi problem. Ya? Jadi mata wang tidak mempunyai nilai intrinsik sepatutnya. Jadi Islam ya, menjadikan wang itu sebagai komoditi untuk dijual, beli kecuali dalam kes-kes yang tertentu. Okey. Jadi macam saya sebutkan tadi, telah berubah dari segi masa. Ya, bermula daripada sini sampai ke sini. So masa dia pun bagi ya that statement, ianya adalah dekat sini. Ini Syafi'i, Hambali, Maliki, semua dekat sini. Ya, dan Rasulullah sendiri pun dekat sini. Ya, time ini, ya, time goal ni. Okey, tetapi sekarang ni dah berubah daripada 1880, starting dari sini dah berubah. Yang itu kita mula-mula guna sistem apa yang saya panggil sebagai the gold standard. Gold standard apa? Dalam Islam pun Rasulullah menggunakan gold standard dinar dan juga apa nama duit dinar. Jadi dia guna gold standard. Jadi dekat sini still halal lagi. Tetapi bila dia pergi kepada sini masih lagi halal kerana dia menggunakan gold standard. Tapi bila pergi kat sini dia mula berubah. Ya, ni the last gold standard. Ya, ni gold standard, ni gold standard, ni gold standard. Tetapi pada 1976 minta semua ahli-ahli keuangan Islam ke tak Islam ke, please rujuk kepada tarikh 1976. Dalam 1976 the famous Jamaica system was introduced, di mana duit sekarang itu di-float, dibiarkan mengikut kos dan bagaimana sama ada kita boleh beli atau tidak duit tersebut. Itu pada tahun 76. Jadi bermula daripada 1976, duit sekarang telah menjadi duit riba. Sebelum ni belum lagi. Dia bukan duit riba. Jadi saya nak minta semua fuqaha kita, please look back. You are already outdated. Kalau you masih lagi insist mengatakan duit bukannya duit wang, bukannya riba. Please look at 1976. Itu adalah the key year yang kita kena tengok. Janganlah kita orang kata baca kitab itu je. Kena baca kitab lain juga. Melihat perubahan semasa. Okay? So sekarang ni saya nak beritahu ya bahawa duit kita ni dah berubah ya daripada duit ni boleh dibagi kepada 4. Commercial money, fiat money, fiduciary money, commodity money. Zaman Rasulullah ialah commodity money. Jadi ianya bukan riba. Tetapi sekarang ni it is a fiat money. Fiat money. Maknanya dia float, dia bergantung. Dia tak ada bergerak-gerak. Dia boleh bergerak-gerak dan boleh dijual beli. Jadi itu yang menyebabkan konsep apa kata yang disebutkan Al-Quran yang menggunakan dirham dan dinar apa semua ni, ini adalah apa yang kita sebut sebagai commodity money. Ya, commodity money adalah bukan riba. Tetapi yang lain ni semua adalah riba. Jadi itu kena faham. Jadi ini semua riba sekarang ni. Jadi dengan itu analis apa orang kata yang mengatakan ya sama ada Imam Syafi'i ke Imam Hambali ke yang mengatakan tak itu dia tak kerana dia anggap duit itu adalah wang komoditi. Ya, wang komoditi. Ya kan Rasulullah menggunakan dirham dan perak ya. Begitu juga Umar Khattab menggunakan dirham dan perak. Dan begitu juga dengan Abu Bakar menggunakan dirham dan perak. Umar je yang mengubah pula. Dan dia kata kalau lah emas mesti nilai dia berapa ounce. Kalau perak berapa ounce baru dia akan menjadi dinar atau dirham. Itu ada. Yang itu, tapi again dia merujuk kepada komoditi. Merujuk kepada komoditi, wang komoditi
adalah bukan riba. Tetapi wang sekarang ini adalah riba. Jadi penyelesaian yang pertama, Datuk Seri dan juga kepada semua ahli-ahli kewangan Islam, kena tukar wang kita daripada fiat kepada komoditi. Yang ini kita boleh lakukan. Kita start beli emas dan kita bubuh RM1 itu sama dengan emas. Itu adalah cara yang terbaik. Okey. Kalau kita still decide nak gunakan wang ringgit lah. Tetapi kalau kita tak guna memang susah kehidupan kita. Jadi penyelesaian yang pertama, wang kena tukar daripada fiat kepada komoditi. Jadi penyelesaian bagi kos kehidupan ni kalau kita tengok, ya, pertama ya, kita kena tukar wang. Kemudian kita kena tukar pasaran. Sekarang ni ya, kita dapati wang kita boleh tukar ya, fiat ke komoditi. Tetapi dekat pasar, keperluan harian, sewa beli, bil utility, hutang dan lain-lain semua ni adalah berdasarkan pada riba. So bila dia berdasarkan pada riba, mustahil kos kehidupan akan jatuh. Dia akan always naik. Dan tekanan ini akan dirasa oleh kalaulah gaji kita tak naik. Jadi pasal kos kehidupan itu sendiri dah naik, maka gaji kita secara natural patutnya naik juga. Tetapi tak naik. Jadi dengan itu, secara tak langsungnya, kos itu akan membeban kita eventually. Ya? Yang orang yang mula-mula sekali yang merasa beban ini ialah B40, iaitu yang income dia tak tinggi. Tetapi orang yang macam pertengahan, middle income, high income especially ya, mereka tak rasa. Because impak dia masih kecil. Masih kecil. Jadi keperluan harian, sewa beli, bil utility, hutang dan lain-lain ni, kita kena buat satu pasar. Special pasar yang tidak menjalankan sistem riba ini. Dan inilah dia penyelesaian kita untuk masa ini. Okay? Jadi kita tengok Rasulullah. Ya? Perkara yang pertama Rasulullah buat sebagai pemimpin dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri sekarang ni telah dilantik sebagai pemimpin, ialah mengukuhkan kestabilan negara. Dan mesti kukuhkan kestabilan negara. Dan strategi dalaman ada dua, dia bagi kepada dua, strategi dalaman dan luaran. Strategi dalamannya ialah mengadakan perjanjian dengan rakyat Madinah. Tetapi bukan setakat itu, dia menjamin bekalan makanan penduduk dan mencukupi dan juga sektor ekonomi untuk menjana kekayaan. Tadi yang ini perlu dilakukan immediately. Kemudian strategi luar ialah kekuatan tentera kepada musuh sebagai amaran kepada mereka. Ada perjanjian dengan kabilah-kabilah berjiran sekeliling kota Madinah. Okey? Jadi negara yang stabil ialah berarti negara yang aman dan tidak bergolak. Jadi kalaulah ada perasaan-perasaan bahawa mereka disalimi dan kekayaan hanya pada golongan tertentu saja, maka dia pun akan merasa tak aman lah. Maka akan berlaku konflik, kekacauan seperti mogok, tunjuk perasaan dan perang saudara. Ini yang dimaksudkan dengan negara yang stabil. Semua ni tak ada. Jadi majoriti rakyat kalau di zaman Rasulullah mereka mudah saja kerana Rasulullah ni adalah maksum. Kita ni tak. Minta maaf lah ya, Datuk Seri tak maksum ya. Datuk Seri pun ada buat mistake ya. Jadi perlu diingatkan. Jadi majoriti rakyat akan percaya kepada Datuk Seri atas apa yang Datuk Seri lakukan. Kalau Datuk Seri lakukan benda yang tak elok, maka kami semua akan kata tak elok lah. Ya, kerana bukannya maksum. Jadi minoriti bukan Islam ni pada orang Yahudi sebenarnya mereka tak menentang secara terang-terang. Cuma kita di Malaysia ni adalah seorang-seorang sumbang, seorang dua. Tapi pada dasarnya ya, minoriti bukan Islam di Malaysia ni tak menentang. Jadi kita tak risaulah. It looks familiar lah macam zaman Rasulullah dahulu. Jadi kita dapat contoh yang Rasulullah beri itu perlulah kita ambil dan tangkap dia dan buat supaya boleh kita lakukan di Malaysia sekarang ni. And starting with cost of living. Macam mana nak kurangkan cost of living ini atau menghilangkannya. Apa dia strategi dalaman Rasulullah? Dalaman Rasulullah dia mula dengan mencukupkan makanan. Di mana kempen ganjaran diberikan.
ya, iaitu siapa yang menggunakan tanah dia dengan baik, dibagikan insentif kepada dia, dibagikan extra tax dan macam-macam lagi lah yang diberikan oleh Rasulullah. Dan bagi sesiapa yang ada tanah tapi tak buat apa, dimaklumkan dia bahawa itu ada dosa besar, ya, kerana membiarkan tanah tu tak guna, dan kerajaan boleh ambil balik tanah tu kerana tanah tu tak diguna dengan baik. Dan ihya al-mawad, iaitu mana tanah-tanah yang tak guna tu diberikan kepada orang-orang yang yang ingin bekerja tetapi tak ada tanah. Jadi ini menunjukkan bahawa semua mesti dihidupkan, dan pembahagian tanah itu dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan yang ambil tanah tu kerana dia tengok tak ada orang berusaha. Okey. Dan sistem pengairan, disediakan sistem pengairan supaya senang bercucuk tanam, dan tidak dibenarkan sewa tanah untuk pertanian. Ini adalah satu yang very interesting. Bagi saya, kalaulah kita sewa tanah itu, maka orang yang mendapat tanah itu, dia hanya seperti pekerja. Kita jangan buat, especially untuk makanan, ya. Mestilah orang tu terasa bahawa itu tanah dia, maka dia akan mendapat produk dan menjualkannya. Itu dia cara Rasulullah buat. Dan dia mengawal kualiti. Macam mana dia katakan mengawal kualiti? Contoh yang digunakan ialah dalam hadis Rasulullah, di mana Rasulullah pergi ke pasar-pasar. Dia tengok, oh ada setimbun apa orang kata korma. Dan dia tengok korma tu kering, ya, sebelah atas. Lepas tu dia ambil tangan dia masuk ke bawah korma tersebut dan dia tengok, oh awak basah. Jadi dia kata tak boleh. Ini tak boleh. Kalau nak jual korma basah, harga dia lain. Kalau korma kering, harga dia lain. Inilah dianya, ya, pimpinan, ya, yang sentiasa melaksanakan sesuatu yang, dan ini contoh-contoh ni ada yang dalam sirah, tapi minta maaf lah, ya, kita tak cerita pasal benda-benda ni. Ya, cukup makanan. Yang kedua ialah dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, ya, Allah Rasulullah telah beri, ya, maknanya orang terutama bagi apa orang kata yang muda-muda ni diberi wang, ya, supaya mereka boleh start berniaga, boleh start bercucuk tanam, boleh melakukan dengan 4 tenaga yang ada pada mereka, ya. Jadi insentif seperti ini adalah penting. Dan mana-mana tanah yang available, yang tak ada digunakan, diberikan kepada orang yang tak ada tanah. Jadi ini semua pemberian. Bukanlah pemberian maknanya dia tak apa orang kata berusaha, tetapi pemberian itu, tanah itu diberikan supaya dia berusaha, dan kita boleh buat cap, tak susah. Dalam masa 3 bulan kalau tak tanam, bagi orang lain. Simple saja. Yang ini boleh buat monitoring, ya. Kita ada pegawai kerajaan yang boleh monitor perkara di, polis pun ada yang boleh gunakan. Okey, dan segi pertanian, ya, dan juga buatan, ya, kita decide, ya, katakanlah perlu tanam padi lagi, maka kita cari kawasan-kawasan, ya, supaya boleh ditanamkan padi. Pembuatan, ya, apa dia pembuatan yang kita perlukan, sebagai contoh furniture dan lain-lain lagi yang perlu kita galakkan, dan bagi insentif pada rakyat, ya, supaya mereka boleh melakukan perkara ini. Dan perniagaan, yang ini perniagaan, ya, kita perlu create satu pasar yang interest free, ya, pasar yang interest free. Ini dalam, kalau nak siapa yang membaca kisah pasar di zaman Rasulullah tu, dia tak ada pintu, tak ada office. Dia hanya ada petak-petak aja. Bila seorang sahabat tanya, pasal apa buat petak-petak aja? Dia kata supaya orang yang nak berniaga ni tak book tempat-tempat dia. Jadi siapa yang datang awal, dia akan berniaga paling depan sekali. Siapa yang datang lambat, dia akan berniaga jauh daripada pintu depan. Jadi dengan itu, orang yang berniaga dekat depan ni memang selalunya untung banyak, ya, kerana tahu sajalah orang tu orang jumpa dulu. Jadi ini konsep yang interesting. Dan Rasulullah pasar tu dia letak aja pula dekat dengan masjid. Jadi orang yang lepas sembahyang solat subuh, dia akan terus dia pergi ke pasar untuk membeli belah. Dan ada lagi perkara kedua yang very interesting, ya. Bila ditanya kepada Umar Al-Khattab, pasal apa yang Rasulullah buat pasar ni dekat-dekat dengan masjid? Dia kata supaya orang yang daripada masjid yang bekerja ataupun menjalankan perniagaan di pasar akan mempunyai sifat-sifat sebagaimana orang masjid. Apakah ada sifat-sifat orang masjid?
dia ada lurus, amanah, dan dia adalah apa orang kata ikhlas terhadap perbuatannya, dan dia tidak menipu, especially dalam timbangan dan lain-lain lagi. Nampak tak? Very beautiful it is. And yet kita tak nak share perkara ni kepada semua orang. Saya ingat kalaulah katakan kerajaan decide untuk buat perkara ni, maka kita takkan adalah masalah kos hidup yang berganda-ganda setiap kali ni yang memeningkan kepala kita. Okey, dan tanah rumput kita ada binatang-binatang tempat-tempat yang sesuai untuk mereka makan rumput dia dan lain-lain lagi. Kawasan-kawasan tertentu sengaja dibiarkan supaya tanah rumput itu boleh digunakan. Ini pun boleh. Kita ada jabatan pertanian yang jaga kawasan rumput tersebut untuk binatang-binatang ini pergi makan dekat situ. Jadi itu dengan itu menggalakkan. Janganlah bagi kontrak kat satu-satu orang dan dia dapat berjuta-juta dia cabut lari. Ke lembu ke kerbau dan lain-lain lagi. Jadi kita nampak, ini adalah strategi Rasulullah. Dan Rasulullah itu adalah uswatun, adalah contoh yang terbaik. Kenapa kita tak nak ikut? Adakah kerana kita sombong sangat ingatkan sistem orang kata barat ini lebih baik? Tidak, benar. Kita kena ikut sistem Rasulullah. Adakah ini terlampau cepat? Tidak juga. Ini dilakukan dalam 2 hijrah, dalam tahun 2 hijrah, which is just after hijrah saja. Jadi maknanya kita boleh laksanakan sekarang ini, sekarang ini. Tetapi kena ada a strong will lah, a strong political will. Okay? Jadi Madinah Munawwarah ini, Rasulullah start dengan masjid. Masjid sebagai contoh Masjid Nabawi, Masjid Qiblatain, Jabah dan Quba. Ini contoh-contoh masjid yang dibuat. Kemudian Rasulullah menyediakan market, Madinah punya city market, iaitu yang untuk orang Islam. Kemudian dia startkan education. Education pula itu ada di masjid, ada di As-Sufah, iaitu bangunan yang attached pada masjid yang melakukan education berterusan, dan juga space, di mana ini adalah satu space khas untuk pendidikan dan ada untuk kanak-kanak juga. Jadi ini semua dilakukan oleh Rasulullah sebagai permulaan. Jadi kita pun eloknya kita praktis ini. Kita praktis ini. Dan ini 3 ni penting. Masjid, market dan juga education. Jadi barulah orang kata kos kehidupan kita itu akan dapat terkawal. Okey. Jadi saya nak bagi contoh lah, kadang-kadang kita ni cakap ni tak nampak contoh dia. Ini adalah perspektif city planning oleh Rasulullah. Very interesting city planning ini bagi siapa yang arkitek city planner, dia nampak tetapi itulah again dalam kita punya city planning tak baca apa masa ini, duk baca masa orang putih saja. Cerita orang putih punya city planning yang memang teruk lah, tak betul semuanya kerana dia tak ikut Islam. Jadi dalam city planning ni very masjid, kedudukan masjid di mana, pasar dekat mana, semuanya dah dijelaskan di dalam Madinah, dalam planning Madinah. Jadi kita perlu ikut ini juga, dan perlu ikut cara yang macam ni. Jadi dengan itu barulah kita dapat hidup cara Islam yang kita patutnya hidup. Kita ni orang Islam anyway. Mengapa kita nak ikut contoh-contoh orang lain yang tak betul dan yang salah, yang menyebabkan masyarakat tak tentu hala? Tetapi kita ada contoh yang terbaik. Kita ada jerit-jerit lah. Maulud Nabi kata, Nabi adalah nama contoh-contoh. Tapi hanya di mulut dia kah? Ini masalah kita. Ini adalah contoh orang kata pasar, contoh pasar. Jadi dalam contoh pasar ni, Rasulullah meletakkan satu yang which is very unique. Rasulullah mengatakan bekerja adalah ibadah. Masa itulah keluar di statement, bekerja adalah ibadah. Jadi semua orang mula bekerja. Jadi kerana bekerja itu adalah ibadah. Dengan bila kita membuat niat yang betul. Jadi kalau ini mula dibuat oleh Allah, oleh Rasulullah. Adakah masjid-masjid kita dalam khutbah Jumaat yang kata ibadah dan perniagaan jangan guna riba? Perlu di-highlightkan benda-benda ni semua. Jadi konsep ini menyebabkan ramai muhajirin yang sebelum ni harta mereka walaupun mereka kaya masa dekat Mekah,
Tapi bila tiba kat Madinah, mereka dah tak ada duit. Tapi perkongsian ni di antara orang Muhajiri dengan Ansar menyebabkan mereka tak berdiam diri. Ya, especially bila Rasulullah dah kata bekerja itu adalah ibadah. Jadi dengan itu kita dapati bahawa mereka semua bergerak dan melaksanakan tanggungjawab ini. Jadi dengan itu taklah duduk termenung saja mengharapkan bantuan dan lain-lain lagi. Inilah dia pasal Surul Azhar yang di zaman Rasulullah. Okey. Dan kita dapati dia letakkan dekat masjid. Macam yang saya telah keterangkan tadi. Itu dia gambar-gambar dia, yang contoh dia. Semuanya dekat masjid. Jadi orang Yahudi ni, walaupun mereka mula-mula, jadi mereka menguasainya. Rasulullah decide untuk buat satu pasal lain supaya boleh melawan pasal Yahudi yang berasaskan kepada riba ni. Sekarang ni kita punya pasal semuanya melalui riba. Saya saja banner lagi satu pasal sebelah dia tu yang tak ada guna riba. Jadi tengok siapa yang beli kat siapa. Kerana bila tak ada riba, kos akan jatuh lah anything. Because punca kos naik tiap-tiap kali ialah kerana riba. Iaitu disebabkan oleh ada permintaan melebih daripada sepatutnya. Jadi inilah dia masalah kita sekarang ni. Kita ada contoh yang terbaik, tetapi kita decide untuk ambil contoh orang lain. Okey. Jadi again, ini adalah location-location yang kita dapati di antara masjid dan juga kedudukan pasar itu sendiri. Jadi macam saya sebutkan tadi lah, pasar itu mengapa ia dikatakan masjid? Maka siapa yang datang lebih dahulu di satu tempat duduk, maka tempat itulah sampai dia berdiri dari situ dan pulang ke rumahnya sebelum selesai jual beli. Jadi bila dia dapat yang depan dengan itu, dia dapat perniagaan yang terbaik. Jadi perkara ni kita lihat bukan hanya pada zaman Rasulullah. Kalau siapa yang ada berpeluang di Spain, tengok Andalus punya Islamic Palace, memang design dia memang seperti itu. Ada pemisahan lelaki dan wanita, ada tempat untuk memerhati keluar, ada tempat peranginan dan lain-lain lagi. Jadi saya tak naklah nak go into detail ni, panjang ceritanya. Bagi orang yang planning, city planner apa semua ni, please have a look. Dan Alhamdulillah lah, yang Andalus ni masih ada lagi. Dan bila saya pergi kat sana, satu perkara yang selalu ditanya ialah macam mana boleh air ni terpacut naik ke atas. Ramai orang tak tahu sampai sekarang. Tapi interesting lah, saya sebagai ahli fizik nampak macam mana dia boleh berlaku. Okay. So itu dari segi pasar. Kemudian pasar ni selalunya dikaitkan dengan bank. Perlu ada financing. Financing. Jadi kita ni, itu yang sebenarnya financing ni, Alhamdulillah, kita terima kasih kepada Datuk Seri kerana introduce this financing ni pada zaman Tun Mahathir dahulu. Financial instrument ni banyak. Deposit dia lah, equity participation lah, leasing lah, sale contract lah, money lending lah, dan kadro hasar dan lain lagi. So ada banyak. So kita tengok, kita ada Al-Wadi'ah, ya dom mana, bin Saman Ajil, Al-Jijarah, Al-Ijarah Mutahiyah, Bita Malik, Bay Al-Salam, Bay Al-Istishna, dan lain lagi banyak, Syab, Akar Hasan. Jadi sebi-sebi ni semua ada. Tak payahlah saya nak ulang pun apa orang kata ini adalah normal macam ni lah. Kalau lah orang yang dalam bidang kewangan Islam tak tahu lagi benda ni, memanglah tak patut lah. Saya ni bukan bidang kewangan Islam pun dah tahu dah. Bagi saya tak ada isu lah dalam hal-hal ini. Dan boleh diimplementkan 100%. Jadi kita dah ada dah pasar. Jadi pasar kita akan menggunakan Islamic Finance untuk dilaksanakan. Dan kita boleh improve berdasarkan kepada the new system ini. Kita ada policy, kita ada capability, kita ada digital infrastructure, kita ada market understanding. Maka kita boleh buat satu sistem yang complete sebagai contoh gambar ni this is a finance ecosystem yang dicadangkan. Dan kalaulah kita boleh benefit ini, kita boleh menggunakan fintech untuk apa orang kata banking, boleh gunakan untuk logistik, blockchain dan juga finance transformation. Jadi semua ni dah ada sebenarnya. Ini bukanlah satu perkara yang ganjil bagi siapa yang dalam bidang sains. Ini perkara normal saja. Bukannya apa kata
abnormal ataupun yang benda yang ganjil. Tak ada. Ini bukannya. Ini is a standard procedure yang kita lakukan. Dan ditambah lagi ada banyak lagi ya yang saya tak sebut di sini. Okay? So, kita boleh ya menawan kos kehidupan abad 21 ini. Ya. Kos kehidupan ini berpunca daripada income wang yang fiat, kita kena tukarkan kepada komoditi, perbelanjaan kita kena tukar daripada riba bisnes kepada pasar Islam, kepada kewangan Islam. Jadi dengan itu kita akan berjaya menawan isu utama ini dan impak dari segi kos dia dan penyelesaian yang kita boleh dapat. Habis kesimpulan. Peningkatan kos sara hidup berpunca dari sistem riba. Wang tunai riba ditukar daripada fiat kepada komoditi. Bina pasal 100% compliance syariah. Tukar sistem kewangan negara ke sistem bukan riba. Jadi ini semua boleh kita dapat daripada Rasulullah SAW. Strategi dalam dilihat dengan perjanjian dengan rakyat bukan matlamat menghalang. Kerajaan turut berusaha meningkatkan upaya negara dengan memastikan bekalan yang cukup tanpa bergantung pada orang lain, sektor ekonomi untuk menjana hasil sebagai menghadapi peperangan yang perlu pembiayaan yang besar, kekuatan dalaman dan kemandirian sebuah negara tanpa memerlukan sokongan dan bantuan daripada kuasa-kuasa luar, ini akan dapat mendapat kejayaan. Itulah pelajaran daripada Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, terima kasih kepada Profesor ini. Jadi begitu penjelasan kepada Prof. Kita buka dulu untuk sesi soal jawab. Kalau ada daripada mungkin Encik Sulaiman ataupun Encik Azizi. Ada tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof. Azizi, Perak. Ya. Alhamdulillah, baik pembentangan malam ni. Agak selaras dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi, mungkin ni saranan, bukan soalan Prof. Mungkin Prof boleh detailkan lagi dan kongsikan dengan di pihak Kementerian khususnya keterjaminan makanan tu. Benda saya tengok satu yang baru tu. Walaupun benda tu satu keperluan yang Prof bentang tadi tu, dan rasa mungkin boleh didetailkan dan dibantulah. Sebab bila tengok media yang baru ni tentang Mak Sabu, bila ditanya tentang kementerian ni, tercengang juga dia yang keterjaminan makanan tu. Tentang pertanian tu mungkin sedia maklum. Jadi ada tengok apa yang Prof bentang tu boleh dipanjangkan, dia dibantulah di tingkat sebab nak tengok satu pembaharuan yang Datuk Seri bawa ni lah, isu sebab kita sebelum ni kita bincang tentang food security. Jadi ini satu perkara tindakan besar yang Prof sebut tadi tentang sektor pemakanan Malaysia ni, kita masih lagi mengimport. Jadi kita belum lagi capai keperluan yang selamat lah istilahnya. Itu satu pandangannya Prof. Jadi soalan yang kedua, ini masuk soalan tentang kesedaran tentang riba ni. Anda tengok ada customer di peringkat ni maklumat daripada sahabat di Bank Islam. Kesedaran di peringkat bukan non-Muslim tu semakin meningkat. Mereka menyimpan di Bank Islam. Sedangkan kita tahu yang bukan non-Muslim dia nak keuntungan dari persimpanan tu. Tapi dia melihat Bank Islam memberi satu jaminan. Dan ada satu sumber maklumat bila ditanya yang non-Muslim ni kenapa simpan di Bank Islam, satu dia kata selamat dan satu lagi ada macam luck, istilahnya barakah. Bila dia kata luck tu luck apa kata? Dia kata ialah macam dia kata senang hati bila menyimpan di Bank Islam. Jadi sebaliknya bila orang kita
riba ni dia kadang macam tak kisah. Walaupun surah tu dah sebut, walaupun ada fatwa, ada pendekatan yang kita ambil yang kurang mudarat dan sebagainya tu, tapi masih ada lagi yang cuba melaksanakan pinjaman secara konvensional ni. Apa pandangan Prof? Terima kasih. Okey. Mengenai yang pertama tu, memang ini satu perkara yang kerajaan kena buat lah. Dan kita lihat Rasulullah sendiri memang ini adalah perkara pertama. Tetapi itulah malangnya kita ni bila baca sirah, kita hanya tumpukan kepada pembinaan masjid. Dan bila dicerita pembinaan masjid tu, dia tak cerita penuh pula tu, tak habis cerita. Tapi dia lupa bahawa Rasulullah bukan dia bina masjid saja, dia bina pasar juga. Yang part yang tu selalu tertinggal daripada cerita hijrah. Jadi ini yang merugikan kita. Bila kita tak cerita pasal ni, jadi orang tak faham. Oh, ibadat tu penting. Memanglah ibadat tu penting. Tetapi Rasulullah juga kata bahawa bila katakan bekerja, itu pun ibadah. Yang ini part ini pun juga. Yang sebenarnya kalau siapa yang mengkaji sirah, statement Rasulullah selepas dia membina masjid tu, iaitu ibadah ni termasuk pekerjaan. Dia lupa yang bahagian tu. Tak tahu pasal apa dia lupa. Saya pun tak faham pasal itu dia lupa. Tetapi saya tengok banyak dalam persembahan-persembahan yang dibuat oleh penceramah-penceramah, mereka miss ini. So saya cuba nak hidupkan balik lah. Kerana saya nampak bahawa perkara ini perlu diketengahkan kepada masyarakat. Dan makanan bagi Rasulullah adalah penting. Dan pada zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi menjaga makanan ni. Dia kawal makanan. Dia boleh katakan kalau tak nak ada tamar pada hari itu, maka tak ada tamar. Jadi Rasulullah melihat perkara ini, dia rasa orang Islam yang patut kawal, bukannya orang Yahudi yang walaupun nama dia Yahudi, tetapi dia tidak terpercaya kepada hari akhirat. Hanya orang yang percaya pada hari akhirat saja yang tidak membuat perkara-perkara yang tak elok ni. Menyorok dan semua yang saya senaraikan tadi. Jadi orang yang percaya kepada akhirat ini, iaitu orang yang dalam ketika Rasulullah, zaman Rasulullah itu ialah zaman orang yang pergi masjid. Jadi kerana itu dia letakkan pasar tu dekat dengan masjid. Supaya orang tu yang beribadat kepada Allah, yang bertemu dengan Allah. Jadi bila dia keluar nanti, pertemuan dia dengan Allah itu akan masih ada lagi. Even berapa itu pun masih dia membuat beberapa masalah yang lain lah. Tetapi sekurang-kurangnya, itu adalah dia punya prinsip dia. Itulah dia prinsip dalam pasar. Jadi benda-benda macam ni tak dicerita. Jadi saya kadang-kadang itulah banyak lagi lah yang benda-benda yang kita tak cerita. Mungkin kerana sistem education kita, saya nampak ini akhirnya berpunca daripada sistem education kita yang tidak membenarkan, minta maaf lah, tidak membenarkan perkara-perkara ini diceritakan, dicakapkan. Mengapa saya pun tak tahu. Mungkin kerana syaitan lah. Conclusion saya syaitan je. Kerana itu je yang nak boleh kita cakap. Tapi other than that, dia forget about it lah. Macam lupa saja. Tapi insyaAllah lah, kalau boleh ada peluang saya bertemu dengan menteri yang bertanggungjawab, saya akan maklumkan dia lah. Dan saya harap bagi siapa yang dengar, boleh bagi saya punya video ni ataupun WAP TV je ni untuk dia dengar lah. Kalau dia nak lebih detail, boleh kontak saya dan insyaAllah saya boleh bantu untuk, bukanlah bantu banyak sangat. Saya boleh ceritalah apa yang Rasulullah telah buat secara lebih detail lagi. Dan boleh diadopkan kepada zaman sekarang, kerana apa yang kita ada zaman sekarang ini
dan apa yang prinsip-prinsip yang disediakan oleh Rasulullah itu akan menjadikannya satu perkara yang boleh dilaksanakan dengan baiknya sekali. Dan perkara yang kedua, lupa lah, perkara yang kedua tadi apa tadi? Azizi? Pasal riba. Sekarang riba. kita orang kita kurang. Orang non-Muslim ni akan lebih. Yang dari segi bank tu bank Islam tu. Ya. Tapi one thing yang ini saya percaya kepada janji Allah. Janji Allah dia kata riba ni akan menyebabkan orang tu macam separuh gila. Memanglah kebanyakan kita ni yang tak percaya tak apa kata percaya sangat dengan tak ada riba ni. Memang dah separuh gila lah macam sekarang ni. Tetapi orang yang percaya pada perniagaan cara Islam ni, sama ada bank Islam ke, finance Islam ke, memang Allah akan bagi ketenangan dalam jiwa dia. Yang ini memang saya dapati. Bukan saja di Malaysia, tetapi di luar negara pun saya dapati macam tu juga. Macam bank Rajif ada juga di luar negara, di Eropah. Ramai yang bukan Islam yang simpan duit kat situ. Dan sama juga macam apa yang Azizi kata, bila tanya dia pun, mengapa yang you simpan kat sini? Tak tahu, dia pun kata rasa tenang. Dia rasa tenang. Memang Tuhan bagi yang ni. Tapi dari segi senjata ketenangan ni yang sebenarnya memang Allah telah gunakan. Salah satu contohnya ialah ketika menyerang Bani Quraiza di Madinah. Masa nak serang Bani ni, mereka ni duduk dalam kawasan kubu yang susah nak masuk lah. Sahabat-sahabat Rasulullah semua dah kata dah, mustahil kita masuk ni. Kita duduk kat luar ni dah berapa bulan pun, dia pun masih lagi duduk dalam tu, tak tahu je. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah supaya bantu dia. Jadi Allah bantu simple je. Kau tu rasa takut. Perasaan takut ni Allah boleh buat. Jadi mereka ni duduk dalam kubu yang dah memang selamatnya, walaupun apa pun dari segi logik, dari segi apa, semuanya selamat. Tetapi Allah turunkan perasaan takut dalam hati mereka. Jadi mereka sendiri lari. Jadi perkara ni saya jumpa juga berlaku di Afghanistan. Bila saya pergi ke Afghanistan, hoja kita, apa nama, Dato' Azam pun ada cerita sama juga. Dia tanya orang lain, saya tanya orang lain. Saya tanya orang lainnya. Saya tanya kat mereka, macam mana you boleh menang dengan mereka ni? Dia ada standard senjata canggih apa semua. Itulah Allah turunkan rasa takut kepada orang mereka ni. Saya pergi dekat Afghanistan. Dan bila saya tengok, semuanya ada kat sana. Even masa saya pergi kat sana, mereka hormatlah kita daripada Malaysia. Dia bagi kat saya, suruh naik kereta MERS dia. Saya tengok MERS ni, saya nak turun tingkat lah. Biasalah kita ni bila dah panas kan, nak turun tingkat. No. Dia kata jangan turun. Kerana ni bulletproof punya, dia tak boleh turun ni tingkat. So dipasang aircon, memang sejuk kaku dalam dalam tu. So saya tanya lah, you all beli ni mau apa mahal ni? Oh yang ini, orang Amerika tinggal kan, dia kata, dia pun cabut lari. Dia pun cabut lari sekelai sepinggang. Kerana Allah jatuhkan dalam hati dia pun rasa takut kepada mujahidin ini. Jadi kalau Tuhan nak jadi, dia boleh jadi. Dan dia berlari. Memang dia lari. Senjata dia pun, kapal terbang dia ada kat luar tu, kat airport tu, kalau siapa yang ada peluang untuk nak ngambil part-part sekat kapal terbang tu, semua ada kat situ. Cuma tak tahulah sama ada dia pun bawa lari dah, dia punya controller tu. Tapi saya ingat tak dah. Semuanya ada kat situ. Kapal terbang ada, helikopter ada, macam-macam jenis ada kat situ. Tapi itulah. Semua takut. Saya tanya, tak ada ke orang yang nak bawa kapal terbang tu semua? Oh, dia kata kami tak ada ilmu itu. So tak boleh buat apa lah. Walaupun ada kapal terbang kat situ apa semua. Tapi kereta yang orang bawa, boleh, kami boleh bawa. So, dia pun bawa kereta tu. Lepas tu saya tengok lampu dia menyala. Saya kata, kereta ni nak kena servis. Oh, tak payah, dia kata. Kami ada satu lagi kereta macam ni, kata. Tak ada siapa pakai apa lagi. Dia tinggal dia orang Amerika.
Semua kereta tu, kalau dah sampai bom, orang dalam kereta tu selamat. Jadi merasalah saya naik kereta bulletproof, bukan kerana bom pun takut orang tak jadi apa. Jadi itulah Tuhan yang bagi rezeki, saya pun merasa juga lah ketinggalan Amerika yang ketakutan lari. Jadi ilmu takut ni kita kena minta kepada Tuhan. Tuhan dia akan dapat bantu kita. Sama jugalah ketenangan rasa bila disimpan duit dekat situ tu memang tak boleh tanding dia. Memang ada. Jadi saya haraplah Datuk Seri Anwar beranilah untuk melaksanakan sistem Islam sepenuhnya. Dia telah buat, dia perkara yang the first part tu, saya suggest dia completekan the job. Kerana mungkin kerana itulah Allah bagi dia jadi Perdana Menteri sekarang ni. Dan saya sedia membantu dan ramai lagi rakan-rakan sedia membantu untuk memastikan perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Wallahualam. Terima kasih Azizi. Okay, terima kasih atas soalan Cik Azizi daripada Wadah Feroz tadi dan juga jawapan daripada Prof sendiri. Kalau tak ada soalan lagi daripada mana-mana daripada hadirin, saya nak bagi kesimpulan pun, Prof dah bagi kesimpulan tadi dekat dalam slide terakhir. Jadi kalau saya boleh tuntaskan dekat sini, kalau kita tengok sendiri dekat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni sendiri, sebelum tu Allah menyeru kaum muslimin untuk meninggalkan perniagaan untuk solat, dan kemudian selepas solat Allah menggesa untuk mencari rezeki. Jadi kalau kita tengok macam yang Prof kata tadi lah, lepas Rasulullah bina masjid, Rasulullah tak tinggal saja, Rasulullah bina sebuah pasar, bina pasar dan juga bina ekonomi dan sebagainya. Dan juga kalau saya boleh tambah, dalam ayat, dalam satu bahagian ayat Al-Quran yang bermaksud, dan yang demikian itu kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Kalau Prof boleh, kalau saya silap Prof boleh tegur lah. Ustazah saya pernah cakap yang pasal umat pertengahan tu maksudnya macam umat nukleus. Nukleus tu kan maksudnya berfungsi untuk kawal keluar dan masuk kan. Jadi harapannya untuk umat Islam ni menjadi macam tu lah. Jadi saya rasa kita boleh tamatkan dekat sini, InsyaAllah, ataupun ada apa-apa kata-kata terakhir daripada Prof? Tak ada. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak Prof Kamarul Azizi, Cik Sulaiman, Cik Azizi dan juga juru teknikal kita, Puan Naim. Itu saja, kita tamatkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.